guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Akhirnya berita buruk buat Sheikh Saddiq Sipak Raga. Ya, jadi sahabat semua, apakah berita buruk? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Ya, dan kita ketahui Sheikh Saddiq ini telah mengkhianati kerajaan dengan menarik balik sokongan kerajaan. Namun akhirnya, ya, beliau menjadi pembangkang. Jadi terimalah hakikatnya. Terimalah hakikatnya, konon-konon mau mencabar, ya, karena peruntukan sebagai ahli parlimen tidak diberikan, ya, sebab dia sudah jadi pembangkang dan dia sudah menarik sokongannya kepada kerajaan. Jadi kenapa harus diberi? Jadi apa yang berlaku sahabat semua? Beliau cuba, ya, untuk membuat semakan kehakiman atas keputusan kerajaan itu. Namun ini yang saya katakan berita buruk apabila mahkamah menolak semakan kehakiman yang dibuat oleh Sheikh Saddiq ini. Jadi sekali lagi, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat kenyataan media ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan ahli parlimen Muar, Sheikh Saddiq Syed Abdul Rahman dan 3 pengundi kawasan itu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar keputusan kerajaan yang menghentikan peruntukan kawasan parlimen berkenaan. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam penghakimannya berkata permohonan itu dibuat di luar masa dan tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan perkara berkenaan. Jadi menghentikan peruntukan untuk kawasan parlimen itu tidak bermakna tiada peruntukan untuk kawasan Muar, parlimen Muar. Tetapi peruntukan itu ada tapi tidak diberikan, disalurkan kepada ahli parlimen Muar ini, karena ahli parlimen Muar ini telah pun mengkhianati ataupun menarik sokongan daripada sebelum ini sebahagian daripada kerajaan dan menarik sokongan menjadi pembangkang. Jadi peruntukan itu disalurkan terus, ya, kepada rakyat-rakyat di parlimen Muar ini, tidak melalui kepada ahli parlimen Syed Saddiq. Jadi Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam penghakimannya berkata permohonan itu dibuat di luar masa dan tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan perkara berkenaan. Permohonan itu tidak difailkan dalam tempoh 3 bulan yang ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Dan perkara peruntukan adalah urusan eksekutif yang berada di luar bidang kuasa mahkamah, kata yang kini menjadi Hakim Mahkamah Rayuan. Wan Ahmad Farid berkata tiada peruntukan dalam perlembagaan yang mengikat agensi kerajaan untuk memperuntukkan dana sedemikian kepada mana-mana ahli parlimen tanpa mengira sokongan mereka kepada kerajaan. Oleh itu, permohonan untuk mendapatkan kebenaran ditolak, memandangkan kepentingan awam dalam satu kes. Saya tidak membuat sebarang perintah terhadap kos, katanya. Jadi ketika ditemui pemberita selepas prosiding, Syed Saddiq berkata dia akan merayu terhadap keputusan hari ini di Mahkamah Rayuan. Jadi kalau kita imbas pada 23 April yang lepas, Syed Saddiq dan juga 3 pengundi kawasan parlimen Muar memfailkan permohonan itu telah menamakan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama dan kedua. Mereka memohon perintah mahkamah untuk membatalkan keputusan menghentikan penyaluran 500,000 daripada jumlah 1.7 juta yang sepatutnya dimasukkan terus ke akaun Bank Pusat Hikmat Parlimen Muar dan program kesejahteraan masyarakat, kebajikan dan bantuan bencana. Selain itu mereka memohon mahkamah mengembalikan semula akses Syed Saddiq kepada sistem Mike Haas yang menguruskan dana pembangunan 2 juta bagi kawasan itu serta keputusan membatalkan beberapa projek bernilai 230,300 yang diluluskan melalui sistem itu. Mereka juga memohon untuk membatalkan keputusan kedua-dua responden yang enggan meluluskan atau memberikan apa-apa peruntukan kepada pemohon pertama sebagai ahli parlimen Muar untuk responden di bawah projek Mesra Rakyat ataupun yang seumpama dengannya bagi tahun 2024. Permohonan itu difailkan antaranya atas alasan responden telah melanggar hak kesamarataan Syed Saddiq selaku ahli parlimen Muar dan 3 pemohon lain sebagai pengundi kawasan parlimen itu yang terjejas, ya, katanya yang terjejas konon lah begitu, itu alasan mereka. Jadi akhirnya, ya, karena dia adalah pembangkang, ya, dan mengkhianati mandat rakyat, mengkhianati kerajaan perpaduan, menjadi pembangkang bersama dengan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Jadi terimalah, itulah hakikatnya, ya, apabila menunjukkan keegohan, ya, sebaik-baiknya berada dalam kerajaan tapi dia pula keluar daripada
kerajaan, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi apapun, terimalah hakikat itu, kerana yang membuat keputusan itu adalah ahli parlimen Muar itu sendiri. Itu pandangan saya lah, sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Alright, sebelum saya akhiri, beberapa ataupun ada pemimpin daripada PKR mengingatkan PAS, ya, jangan salah guna istilah jihad. Ini mungkin ya berkaitan dengan kes derma jihad. Seorang ustazah daripada parti PAS, ahli parlimen, yang menfitnah. Apabila kalah saman fitnah, mereka membuat satu tindakan, iaitu meminta derma. Dia dinamakan derma itu derma jihad. Sedangkan apa yang dilakukan oleh ustazah berkaitan adalah menfitnah, dan telah pun disahkan, didapati bersalah kerana membuat fitnah yang tidak berasas, ya, kepada tiga pemimpin daripada parti DAP. Jadi sahabat semua, dalam ulasan ini katanya, adakah benar satu surat yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung PAS Taufiquddin Hasan yang menyuruh sumbangan bagi membayar saman sebaya hampir 1 juta atas nama derma jihad? Soalnya, jika tidak, ia perlu dinafikan oleh pemimpin PAS. Jika benar, ia sesuatu yang amat dikesali. Kalimat jihad mempunyai potensi konotasi yang rapat dengan agama Islam. Ia terkait dengan perjuangan suci menegakkan dan membela Islam. Jadi tujuan derma jihad adalah untuk membayar hukuman saman malu yang disebabkan oleh fitnah yang dihamburkan oleh ahli parlimen kepala batas, Ustazah Siti Mastura. Jadi semua orang boleh menilai kedegilan dan keras kepalanya Siti Mastura ini. Sedangkan dia mempunyai peluang untuk memohon maaf atas kesilapan yang dilakukannya. Antara nama keluarga, ya, senim, ya, antara nama keluarga Lim dan Lee juga tidak dapat dibezakan. Dan lebih menyedihkan lagi, ia berdasarkan satu sumber yang tidak boleh dipertahankan. Asas untuk saling membantu dalam Islam adalah kebaikan dan takwa, ya, dengan jelas disebut dalam Al-Quran katanya, ya, yaitu Al-Maidah ayat 2. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat perkara ya kebajikan, bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pencerobohan. Ini antara rujukan, ya, yang dibuat oleh pemimpin daripada PKR ini. Kita juga katanya ditegah dengan jelas untuk membantu bagi perkara saling membantu bagi perkara maksiat dan merampas atau menceroboh hak orang lain. Kita ditegah, bukan membantu, ya. Kita juga ditegah katanya untuk dengan jelas untuk saling membantu bagi perkara maksiat dan merampas atau menceroboh hak orang lain. Ditegah, ya, bukan dibantu. Jadi saman ini adalah atas kesalahan fitnah. Fitnah dengan jelas membawa kepada keburukan dan permusuhan. Ia boleh menjejaskan kehormatan dan menjatuhkan maruah seseorang. Adakah ini jihad yang dimaksudkan oleh parti PAS? Soalnya, adakah lebih sesuai digunakan derma selamatkan kerusi kepala batas berbanding derma jihad? Adakah PAS telah berubah menjadi parti yang mendukung fahaman asabiyah? Soalnya, ya, secara jelas dalam hadis dirakamkan sabda baginda katanya, wahai Rasulullah, adakah dianggap asabiyah apabila seorang sayang pada kaum bangsanya? Jawab baginda, tidak, tapi asabiyah ialah apabila seorang itu menolong kaumnya dalam perkara kezaliman. Ini antara rujukan juga yang dibuat oleh pengulas ini, pemimpin daripada parti keadilan ini. Jadi ringkasnya, katanya lagi, amalan membela kesalahan puak sendiri merupakan ajaran jahiliyah yang ditegah Nabi katanya. Sekiranya kita berdegil untuk tetap mempertahankan kesalahan atas nama setiap kawan atau satu parti. Bersiap sedialah dengan ancaman yang disebut tadi. Sudahlah mati di jahiliyah, Nabi pula tidak mengaku umat. Justru jangan kaitkan kalimat jihad dengan gerakan pembelaan terhadap penfitnah. Jumlah hampir 1 juta ringgit bukanlah sejumlah yang kecil. Tambahan pula ia dibayar kepada musuh politik PAS, yaitu para pemimpin DAP. Jadi ini antara kenyataan dan ulasan, ya, bukan ulasan saya tapi ulasan daripada pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR, yaitu Amidi Abdul Manan, selaku sebagai pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Jadi sahabat semua, satu ulasan yang begitu padu, ya, berkaitan dengan tindakan Parti PAS yang kononnya, ya, mereka mahu melakukan program derma jihad untuk membantu membayar kepada seorang
Ustazah Siti Mastura daripada Patipas ini, ya, kerana kesalahannya telah disahkan sendiri, dijatuhkan hukum di malam mahkamah bahwa dia telah menfitnah, dia juga telah membuat kenyataan yang berhasutan dan sebagainya yang tidak berasas. Akhirnya diarah oleh mahkamah untuk membayar saman fitnah sebanyak hampir 1 juta ringgit. Pas pula mau membantunya, dikatakan ya, membuat satu derma jihad untuk membantu Mastura ini. Jadi ini antara perkara yang agak mengelirukan kita. Adakah anda bersetuju sahabat semua bahwa Patipas ini seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin, bahwa Patipas ini adalah parti ajaran sesat? Anda nilai sendiri daripada kenyataan Muhyiddin ini, dan mungkin anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.